je. So status saya macam mana? Kita akan bicarakan pada hari ini. Okay? So everything about probation. Sesiapa ada pengalaman untuk probation boleh kongsikan juga, boleh request jadi speaker and then kongsikan pengalaman dekat syarikat mana, tak payah syarikat pun tak apalah, dekat lokasi lah, Lembah Kelang ke mana, syarikat industri apa kisah probation anda, apa isu yang berlaku waktu probation dan sebagainya. Ataupun yang terbaru ada orang, ada Fitri Yahya kongsi pengalaman yang ada budak ni macam kena bully oleh majikan lah. So if you have that kind of experience, do share with us supaya kita boleh sama-sama tahu. Rupanya bukan anda seorang je kena isu macam tu. Okay, so kita nantikan dalam masa 5 minit. Kalau ada request, boleh request nak jadi speaker juga untuk kongsi pengalaman. Ataupun kalau ada soalan, boleh mention saya pada Twitter dan saya akan bacakan soalan anda. Sebab saya tahu space ni ada banyak masalah. Ramai sangat tak boleh join dan juga ramai juga yang request nak bercakap tapi saya tak nampak. Wallahualam sebab apa, dah Google dah. Tapi macam tu lah. Mungkin version tak update, dah update dah. Wallahualam lah. So we wait for another 2 minutes, ladies and gentlemen, untuk kita lebih ramai turut serta. Baik, tuan-tuan Jepan, sambil-sambil tu kita okay, alright, nice. Selamat datang semua. Saya tak pasti kenapa tuan-tuan datang hari ni, apakah memang tuan-tuan nantikan ataupun ternampak je space ni kat sini. So join je lah kan. I'm not sure which one, tapi apa pun selamat datang lah. Dan moga apa yang tuan-tuan dengar dalam masa 40 minit ke sejam ni bermanfaat lah. You learn something that can help you in your career world. Ataupun mana-mana kenalan yang anda kenal boleh bantu mereka. Baik, currently if you would like to request to become part of the speaker to share your experience, I do welcome you. So just request. If you have been requesting but I didn't notice your request, it's occur frequently the previous 3 sessions, do mention me on your Twitter so that I can read your questions on Twitter. Okay. Saya perasan ada wajah-wajah yang sama dengan sesi-sesi 2-3 hari lepas. Terima kasih kerana ulang datang. Moga-moga bermanfaat lah. Baik, ada 1 minit lagi tuan-tuan sebelum kita mulakan. Hari ni kita ada lebih kurang 68 orang. Okey, menarik. Kurang sikit. Semalam kita ada dalam 1.5. Okay, untuk makluman tuan-tuan cik puan, saya buat setiap hari space 9 malam. Kita bicarakan topik-topik berbeza berkaitan dengan what we call it, isu-isu tempat kerja, career related topics. So saya sangat ala-alukan sesiapa nak kongsi pengalaman ataupun ada soalan nak tanya lah. I really appreciate or welcome you to share your experience. Macam semalam kita ada Puan Farah kongsi jadi lecturer macam mana, susahnya cari lecturer, menganggur, kena buang kerja. Kemudian baru-baru ni dapat kerja dekat UMT. Dia hilang kerja bulan April tahun lepas, bulan April tahun ni baru dapat kerja balik. April pergi interview, Mei dapat kerja balik lah. Okay, so itu perkongsian semalam which is very interesting. Okay, so kita sudah 95 minit tuan-tuan cik puan. Mari kita mulakan sesi kita. Lagi sekali saya sebut di sini, saya sangat alu-alukan bagi sesiapa nak kongsi pengalaman anda probation. Okay, ada pengalaman probation. Sangat alu-alukan untuk kongsi sebab kalau saya share je mungkin anda rasa saya ni manalah info dia dapat kan. So kalau ada orang ada pengalaman sebenar, lagilah membantu nak bagi tahu orang di luar sana bukan anda seorang saja kena bully ke ataupun bukan anda seorang saja bela probation ni macam mana. Tak. Ini perkara biasa yang berlaku dalam kalangan graduan. Okay, so you need to know your rights dan anda kena tahu juga berhati-hati sebab ada yang nak berhenti probation tapi kena bayar pampasan. Sudah. So pecah kan, bayar pampasan pula. Sakit lah, offer kerja baru dah terima dah. So ada juga kes begitu. Right? So mari kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to MySpace. MySpace ni benda lama ni. Okay, baik tuan-tuan cik puan. Probation ataupun tempoh percubaan.
Benda ni berlaku dekat mana? Berlaku di semua sektor, sama ada kerajaan ataupun swasta. Dia adalah common practice. Tidak ada dalam Akta Pekerja 1955 ataupun yang telah dikemaskini pada 2011. Langsung tak ada dinyatakan. Namun dalam kes-kes mahkamah isu-isu buruh ataupun pekerja, ada isu-isu probation yang dijadikan rujukan, ataupun apabila ruling tu menang ataupun ada kes berlaku, maka kes-kes itulah jadi panduan dalam kes isu-isu berkaitan probation. Okay. Maka kita kena jelas dekat sini, probation is a common practice, is not an act or a law ataupun a must, tidak. Okay. Kenapa probation wujud? Dia adalah tempoh percubaan. Bahasa mudah kita nak tahu, syarikat tak nak ambil kita ataupun tak nak ambil risiko. Kalau dia hire kita ataupun hire calon pekerja tapi tak perform. Dalam interview sembang, tapir boleh terbang. Tapi bila bekerja, hampa gas betul, lain sembang. Jadi kan. Jadi apa? Jadi kerja tu totally lain dengan interview. Rupanya budak pandai sembang je. Dia tak nak benda itu berlaku sebab risiko dan juga kerugian lah. Macam saya sebut, proses cari pekerja adalah proses yang panjang, menelan kos, masa, tenaga dan effort. So, kalau salah pilih, dia rugi. Dia kena start balik proses cari balik. Oleh itu, untuk elakkan kerugian dan risiko tersebut, wujudlah istilah-istilah kita sebut sebagai probation ni. Baik. Selain daripada probation, sebenarnya ada juga pendekatan yang begini. Pendekatan macam mana? Pendekatan kerja dulu dengan aku, dengan syarikat aku untuk sementara waktu. Aku bagi tempoh 3 bulan ke 2 bulan ke 6 bulan ke 5 bulan ke, aku tengok, aku suka baru aku ambil. Nama dia adalah graduate recruitment. Nama dia adalah internship. Benda tu sama je konsep dia sebenarnya. Sebab itu anda perasan, sangat tinggi probability untuk diserap kerja ataupun diambil kerja jika anda ada pengalaman intern dekat situ ataupun ada pengalaman kerja dekat situ, sama ada part time ataupun graduate trainee ataupun intern. Samalah dengan probation, konsep dia sama, dia nak nilai calon. Sebab itu tuan-tuan saya sangat galakkan, kalau anda melalui intern dan sebagainya, make sure perform kerja sampai diserap. Okay, selesai. So the purpose of probation to minimize the risk of employer as well as employee. Bukan sahaja majikan nak nilai kita, tapi kita pun nak nilai majikan. Ini kita kena faham. Ini hak calon, calon kena faham. Kita nak kerja dengan izin, bahasa kasar, bukan semua syarikat yang baik tuan-tuan, dasar kapitalis nak exploit rakyat macam tu. Memang ada syarikat macam tu, memang ada. Jangan terkejut dan memang dah kejumpa pun. Oleh itu dia win-win situation. Probation ni adalah tempoh percubaan yang disebut ke atas kita, pada masa sama kita juga menilai syarikat. Culture dia, leadership dia, management policy dia, ataupun dia punya office politik macam mana, kita boleh absorb ke tak, kita boleh hadam ke tak, kita boleh terima ke tak, kita enjoy ke tak. Ataupun bos dia jenis traditional, ataupun bos ni jenis yang laju sangat, kita tak boleh laju sangat lah pace kerja sini. Ataupun gaya dia adalah kerja sampai malam, tapi payment dia masuk, tapi kerja dia sampai malam. If you okay, then okay. Ada tu payment dia masuk, tapi banyak travel contoh. Depend lah. So from here, probation juga tempoh anda nak adapt dan faham syarikat. Aku okay tak kat sini? Aku boleh terima tak culture macam ni? So tempoh sebulan, 2 bulan, 3 bulan tu adalah gambaran awal. Oh macam ni life aku lepas ni. Sebab tuan-tuan kita kena ingat bila bekerja, anda dah tak ada masa lepak dengan member, anda mungkin terkorban masa dengan family, anda mungkin terkorban masa nak buat hobi. Dia kan ada benda terkorban bila kita bekerja ni tuan-tuan. Itu benda kita kena faham lah. Alright. So sebab masa kita terhad, so kita ada kena pilih lah. Right. So probation dia dua hala. Right. Poin pertama adalah probation bukan law, dia adalah common practice dibuat dalam industri. Kedua, dia adalah proses percubaan untuk mengurangkan risiko syarikat dan juga risiko calon. Alhamdulillah, sorry. Ketiga, probation adakah dia kena terima gaji ke allowance ke RSP ke ada cuti ke? Jawapannya tuan-tuan, ya. Probation dia ada hak ataupun dia berhak untuk dapat semua benda tu. Dia dapat gaji, dia dapat cuti, dia dapat benefit yang asas di bawah Akta 1. Baik. Namun kalau dia gaji bawah 2,000, maka dia juga berhak ke atas OT. Dia berhak dapat OT. Alright. Cuma rate OT tu rendah lah.
Mungkin kalau sebelum ni OT sejam berapa? Orang pekerja biasa mungkin RM15, RM20 sejam. Tapi probation OT dia berapa? RM9 je sejam. Ataupun RM8, RM7 je sejam. Okay, so mungkin rate dia rendah tetapi dia tetap berhak dapat OT jika gaji bawah RM2,000. Dan juga hak-hak pekerja yang asas. KWSP, SOCSO, NSS, caruman kesihatan sebagainya, pelindungan insurans tu kena ada. Alright. Itu asas memang ada. AL berapa? Minimum berapa dapat? Ataupun ada emergency leave ke kematian ke, itu dia berhak dapat ihsan leave sebagainya. Okay. Now, berapa tempoh percubaan ni? Standard kita biasa dengar 3 bulan ataupun 6 bulan. Ada pendek daripada tu? Ada. Ada panjang daripada tu? Ada. Sepanjang saya pernah dengar adalah 9 bulan. Dan saya pernah jumpa lah 9 bulan. Ada orang kata ada 12 bulan. Saya tak pernah jumpa tapi saya pernah dengar je. Right. Tapi 12 bulan ni hampir tak ada lah. Hampir jarang sangat dah sekarang. Paling lama pun 9 bulan. Okey, begini konsep dia. Biasanya kita mula percubaan dengan 3 bulan. 6 bulan tu, tuan-tuan, bahasa kasar dia, ini pandangan saya lah. Kalau syarikat mula probation berapa? 6 bulan. Itu dah nak ambil kesempatan. Okay. Ataupun memang kerja anda memang hardcore betul. Memang banyak gila benda kena belajar. Maka 6 bulan logik lah. Tapi kalau kerja sekadar benda biasa je, fresh grad, sampai 6 bulan, itu ambil kesempatan. So, nego untuk dapat 3 bulan. Pertama. Kedua, dalam tempoh 3 bulan tersebut, kalau anda perform, boleh tak dia serap? Boleh tak sampai 3 bulan, sebulan je dah serap. Boleh berlaku. Selesai 3 bulan, baru dia serap. Itu normal. Habis 3 bulan, tak diserap. Dia boleh jadi apa? Dia boleh extend probation, tambah lagi sebulan ke, tambah lagi 3 bulan, ataupun habis, berhenti kat situ. Syarikat tak nak ambil. Pun boleh berlaku. Okay. So, end result dia banyak. Right. Now, bekerja sebagai probation, kena ada offer letter juga ke? Kena ada offer letter anda diambil sebagai probation. Mesti ada. Kemudian ada kontrak sign anda sebagai probation. Macam kerja juga. Cuma kena perhatikan apa dalam kontrak tersebut. Kontrak probation, surat probation tu. Anda kena perhati betul-betul. Pertama, tempoh. Sebab apa? Bila bermula dan bila berakhir. Bila berakhir isu dia. Bila berakhir tu majikan buat senyap, HR buat senyap. Lepas tu aku habis esok ni. So status aku apa? Tak tahu. Itu terlampau banyak kes macam tu. So bila bermula esok, jawatan anda sebenarnya tergantung. Okay. Itu yang pertama, tarikh. Yang kedua, bila tengok tarikh, tengok pula terma. Ada terma dinyatakan, bila habis tempoh, jika tak ada apa-apa halangan, anda akan automatik diserap permanent. Dengan pertambahan benefit ke ataupun dengan benefit yang sama. Itu baca kat kontrak. Sekarang ada buat mention automatic. Jika tak ada apa-apa makluman, anda automatic diserap. Dia akan ada term tu, kena baca. Ketiga, standard kalau anda masuk bekerja, benda wajib anda kena tengok adalah termination term. Kalau nak berhenti macam mana? Sebab ini ramai kes berlaku, kena pampasan. Nak berhenti boleh bayar balik gaji. Contoh dia 3 bulan percubaan. Baru buat sebulan, ada baki 2 bulan, dia nak berhenti. So, company minta pampasan 2 bulan gaji dia. Senang lah jawab dia. Okay. Bolehkah company tuntut macam tu? Boleh jika anda dah sign kontrak tu. Alright. Walau bagaimanapun, kena faham, disebabkan probation ni tak ada dalam akta pekerja, maka dia totally bergantung pada perbincangan dan budi bicara kedua-dua belah pihak. So, that's why negotiate baik-baik. Right, negotiate baik-baik term-term tu supaya kalau ada yang kena pampasan wajib kerja 3 bulan, kita minta tuan 3 bulan ni wajib dan saya baca sini ada pampasan, bolehkah saya minta saya mohon dengan kerja tuan ni sebab saya berminat sekian dan mungkin berlaku tuan tak berminat ambil dengan saya. Tuan boleh maklumkan awal dan saya pun akan cari kerja awal. Kebetulan rezeki saya dapat kerja awal. Contoh ada baki 2 minggu, 3 minggu, sebulan ke, saya nak pindah lah. Dah tuan pun tak nak ambil saya pun better cari tempat lain. So takkan saya kena bayar pampasan juga. Jadi minta pertimbangan. Saya nak berhenti tu saya akan maklumkan 2 minggu lebih awal tanpa pampasan ke apa. Macam tu je. Alright. Ataupun tanpa ganti rugi lah dia sebut di situ. So benda tu totally boleh bincang. It's totally up boleh bincang. Jangan risau. Untuk syarikat kecil, benda tu anda kena beri perhatian lebih. Untuk syarikat besar, usually term tu memang dah standardized. Dah templated dah. Budi bicara pun memang minor je boleh ubah. Major tak boleh ubah lah. Okay, selesai. Apa lagi nak diperhatikan adalah anda kena faham. Dalam kontrak tu juga dia bagi tahu job scope. Itu sangat penting tahu job scope probation. Kenapa? Nanti hujung probation,
Dia kata kita tak sambung kontrak anda sebab anda tak perform. Apa bukti saya tak perform? Buktinya kita akan rujuk balik job scope dalam kontrak. Okey, bagi tahu macam mana saya tak perform. Ini job scope saya 1 2 3 4 5. Dia berkata you tak perform sebab saya minta kerja ni tapi you bagi lambat dan ataupun tak on due date ataupun saya minta penuh tapi you bagi separuh. Kita boleh argue itu kerja tambahan sampingan. Hardcore kerja KPI ataupun job scope saya telah tunaikan dengan baik. Maka kalau fight court pun kita tetap menang. Kenapa? Itu kerja sampingan yang majikan tambah. Dia tak boleh nilai kita based on benda tu. So kita ada KPI yang jelas. Sebab ingat ya, bekerja ni memang akan ada kerja tambah. Memang ada kuah tambah. Confirm kau ada kuah tambah. Bukan daripada direct supervisor, daripada manager-manager lain, bos-bos lain yang sebelah kanan, sebelah kiri, di department lain, dia akan minta tolong kita sebab dia nampak kita baru kan. Dia buat kerja-kerja renyah ni. So itu memang biasa. Sebab itu, anda kena tahu apa job scope dalam kerja. Kalau orang minta tolong, utamakan yang job scope utama. Kita panggil sebagai kerja hakiki anda. Utamakan kerja hakiki. Kerja lain bukanlah kata kita reject terus. Tak. Kita kena belajar say no without saying no. Itu seni bekerja lah. Itu waktu lain. Tapi kita tak boleh tolak bulat-bulat. Tak boleh, saya ada kerja lain. Tak boleh, kasarlah macam tu. Kita kena belajar seni bercakap tempat kerja ni. Contoh dia adalah, boleh tuan tapi, boleh tuan saya buat nanti hari Selasa. Ataupun hari Selasa minggu depan. Dia kata, lama sangat tu. Yelah sebab saya kena fokus ni dulu. Yang ni urgent sebab saya kena buat sekian. Dia pun macam, itulah cara say no without saying no. Secara mudah lah. Okay. So, fokus on kerja hakiki kita yang tercatat dalam kontrak kerja. Okay, probation ni. So, itu antara panduan-panduan mudah tuan-tuan nak hadapi probation. Dalam dunia bekerja ni tuan-tuan, anda kena biasakan hitam putih. Kena rujuk hitam putih. Contoh dia kata, nanti kita tengok job scope 1, 2, 3. Nanti bila sembang-sembang dengan bos kita, majikan Isyad, nanti apa kerja saya akan buat ya, expectation kita akan buat ini, ini extra daripada kontrak kerja ya. Dan memang tambahan. Kalau macam tu, saya mohon untuk dimasukkan dalam kontrak kerja ni. Supaya jelas benda tu. Dimasukkan ataupun dia kata, tak perlu masuk, ini kerja sampingan. And then, kita tahulah, dia akan ada kerja tambah-tambah lain. So, on our behalf, sebagai pekerja yang matang, kita fokus priority kerja hakiki kita. Okay? Because nak argue-argue nanti pun, kita akan tengok pada hitam putih juga. Baik. Seterusnya, bila kita masuk bekerja, tuan-tuan, ini sama je. Probation ke, kerja permanent ke, sama. Iaitu, kita kena tengok handbook dia ataupun term-term misconduct. Biasanya bila masuk kerja akan dapatlah employee handbook, akan dapat kit orientasi. Dalam tu ada isu-isu disiplin, contoh-contoh disiplin ataupun contoh-contoh private confidential, arahan kena datang pukul berapa. Itu memang adalah kalau kerja dekat kilang manufacturing operation ni, memang timing datang kerja tu memang strict sikit. Tak boleh lambat dan sebagainya. Berapa kali lambat kena warning, major misconduct, minor misconduct. Yang tu anda kena hati-hati. Sebab apa? Kalau minor misconduct, ataupun benda-benda tu ada boleh toleransi. Contoh tempat saya kerja. Tempat saya kerja sekarang, datang lambat awal, memang kena warning. Memang kena arahan. Tetapi kita tidaklah bagi minor misconduct, catat rekod dan sebagainya. Ataupun kita bagi warning letter. Sebab kita tengok performance juga. Dia datang lambat tapi lepas tu dia datang balik lambat juga. Dia ganti balik. Ataupun dia datang lambat tapi kerja semua okey, just nice jalan. So kita tak berkira sangat lah. Tapi ada tempat kerja, dia sangat berkira benda tu. Dia sangat pentingkan disiplin tu. So, you need to observe that. Okay, ada ruang budi bicara tu dekat mana. Right. So, itu secara ringkas tentang probation. Right. Sama juga intern probation, saya tambah satu lagi, iaitu masuk je kerja, you need to know the expectation of your boss. Anda mesti kenal siapa orang yang akan bagi markah dekat anda. Mana kata siapa yang akan bagi evaluate. Biasanya evaluation 80% daripada direct supervisor. Dia akan bagi final say nak ambil ataupun tak nak ambil. Alright. Lagi 20% tu daripada HR ke, daripada rakan sekerja ke, daripada tim-tim lain ke, itu markah lain ataupun pertimbangan. But siapa yang bagi final say? Itu orang yang anda kena rapat, faham dan tanya dia punya expectation. Contoh tuan ataupun bos, cik, saya akan kerja sini bersama cik 3 bulan ni, saya nak tanya expectation, apa yang tuan expect daripada saya ataupun perkara yang saya perlu aware lah. Contoh, tanya je direct to the point. Tuan expect saya macam mana supaya saya habis 3 bulan tu tuan absorb saya sebagai permanent. Kita tanya direct macam tu, tak ada masalah. So itu akan cut clear kita nak kena perform tahap mana.
Right. So boleh Itu perkara asas untuk probation. So tuan-tuan cik puan, itu saja konsep daripada saya. Simple je tentang probation. So if you have any sharing ataupun soalan, boleh ajukan, sama ada request untuk jadi speaker ataupun boleh tag saya dekat Twitter. Nanti saya akan bacalah tag-tag tersebut. Mention. Alright. Okay. That's all from me tentang probation. Saya recap sedikit sebanyak. Probation pertama, bukan akta pekerja, tak ada pun nyata dalam undang-undang Malaysia. Tapi dia adalah kes-kes industrial court sebagainya yang jadi rujukan. So dia adalah common practice dalam industri, minimum 3 bulan, maksimum biasanya 9 bulan. Bergantung pada budi bicara, boleh ditambah, boleh di extend. Kemudian kedua, tengok kontrak kerja baik-baik. Perhatikan apa? Pertama, perhatikan tarikh. Kedua, perhatikan adakah term selepas habis tu automatik diserap ataupun macam mana, ataupun subjek tu perbincangan. Tengok job scope. Okay, supaya kita tahu kita nak perform macam mana. Tengok termination term. Mungkin ada kena bayar pampasan ke, kena notice 2 minggu, seminggu ataupun tak ada notice langsung. Right. Kemudian yang terakhir adalah tengok benda kita sebut sebagai private confidential, misconduct, disiplin yang kita kena patuhi. Supaya kita hujung nanti dia boleh clarify kita ni perform ke tak. So itu black and white. Lain-lain adalah benda bersifat persiapan masuk kerja. Tanya boss expectation, kenal pasti siapa direct supervisor, mesti rapat baik bodek dia ke, tak kisahlah apa yang nak buat, tapi mesti rapat dan mesra dengan dia, communication mesti bagus dengan dia. Orang yang memberi final say kita diserap ataupun tidak. Kemudian saya tambah satu lagi, jangan expect akan ada pertambahan gaji, benefit yang ekstra. Bahasa mudah, habis probation diserap tu tambah gaji tak? Tidak semestinya. Boleh jadi bertambah, boleh jadi sama. Itu kena jelas. Contoh saya pun pernah lalui probation, cuma waktu probation tu saya dah deal awal-awal dah. After probation akan ada pertambahan gaji sebanyak sekian. Subject to performance, 300 ke 1000 contoh. Subject to performance. Memang dah disiap-siap. Itu waktu saya pengalaman saya sendiri. Ada juga memang tak ada tambah apa-apa pun. Nanti you jadi probation jadi permanent, yang bertambah adalah benefit macam biasa. Kalau AL 8, sekarang jadi AL setahun. Setahun ada 12, bukan 8. Contoh. Anda akan subjek benefit sebagai staff, anda akan dapat kupon untuk makan, contoh. Boleh kupon RM10 sehari makan, contoh. Benefit itu mungkin bertambah sebab permanent staff lah. Ataupun medical coverage sebagainya. Tetapi gaji tidak semestinya bertambah. Alright. Kalau nak nego gaji bertambah, nego awal-awal dalam interview. Okay. Alright. So that's all untuk probation. Ringkas sahaja. Dan saya sangat ala-alukan ada sesiapa yang nak kongsi. Mari kita tengok siapa ada yang nak kongsi. Alright. Ada sebarang pertanyaan ataupun nak kongsi. Tuan-tuan boleh angkat tangan kok saya nampak ke kat sini. Alright. Belum ada request lagi setakat ni. Macam biasa tuan-tuan, kalau saya tak nampak request anda, tweet dan mention saya supaya saya boleh baca soalan anda. Again, I'm very sorry untuk MySpace Twitter ni. Saya boleh buat dekat Telegram tetapi mungkin tak ramai yang perasan bila kita on kan. So dekat sini dia keluar, dia kat flick tu senang nampak. Cuma itulah kekangan dia. Okay, silakan kalau ada sebarang soalan ataupun perkongsian. Saya tahu ada yang request ni tapi saya tak nampak. Sebab setiap malam habis Space Live Podcast ni, mesti ada orang PM dekat Twitter dengan IG bagi tahu tuan saya request tapi tak dapat. So again, kalau anda request, saya tak nampak sebab saya tak ada sebarang request sekarang ni, tak terima langsung. Saya tak nampak, boleh mention pada Twitter. Nanti saya respon. Okay. Boleh bagi reaction ke? Reaction. Nanti saya jadikan anda speaker. Okay, nampaknya saya tak ada terima apa-apa. Ataupun saya tak nampak apa-apa masa sekarang. Okay, let me tengok mention jap, refresh jap.
Okay, dekat mention pun tak ada. So, tidak awal lah kita malam ni. Untuk esok macam biasa pukul 9 malam, nanti tajuk saya kongsi pagi esok lah. Okay, baik. Alright. For now, tak ada apa-apa. Tak ada mention dan tak ada request. Encik ni, saya nak kongsi Sarah Okay, sekejap. Saya cari siapa Sarah. Sakno. Sarah. Asal tak ada Sarah. Mana Sarah? Siapa Sarah? Siapa Sarah? Okay, sekejap Sarah nak kongsi. Saya kena cari Sarah. Siapa Sarah? Cari. Siap tak jumpa. Allah Rabbi. Aduh, hai. Asal Sarah tak ada ni. Saya dah cari dah ni. Guess all. Sarah. Siapa Sarah? Dah selesai. Kenapa tak keluar nak? Kenapa tak keluar nak? Aduh, hai. Cik Puan Sarah, saya tak jumpa ajaknya Sarah Okay. Okay. Cik Puan Sarah, saya jawab soalan awal lain sekejap Sementara kita usahakan Cik Puan Sarah boleh request. Okay, Sarah request jumpa. Okay. Silakan Cik Puan Sarah. Dah jadi speaker dah. Okay. Cik Puan Sarah ada di sana? Assalamualaikum, saya ada di sini. Boleh dengar tak suara saya? Boleh, loud and clear. Baik. Okay, baik. Okay, pertama sekali saya nak kongsi yang hari ni berapa? 4 hari bulan. Maka hari ni adalah hari keempat saya probation. Saya baru Hari keempat? Hari keempat saya probation. Saya baru habis intern 30 hari bulan Mei hari tu. Bulan lepas lah. Baru je habis. Jadi saya dapat di offer sambung untuk probation. Jadi dekat saya punya kontrak ni, dia tulis employment offer. So basically bila saya sign, saya dah terimalah employment offer dekat company saya. Tapi syarat dia adalah probation 3 bulan. Maksudnya saya habis probation, saya akan automatic dapat lah role yang ditawarkan ni. Jadi saya ditawarkan dengan salary sekian-sekian. Dan ada juga kawan intern saya seorang pun beliau ditawarkan juga untuk sambung tetapi beliau kontrak. Jadi kami punya julat salary tu lain-lain tau. Okeylah, tak apa. Kita teruskan. 1 Januari lockdown. Okay, 1 Januari lockdown. 1 Januari ke 1 Jun? 1 Jun. 1 Jun. Okay, 1 Jun lockdown. Hari pertama saya probation lah. Jadi director saya buat meeting. Mereka mengatakan okay, disebabkan lockdown, yang probation dan kontrak akan dipotong masa bekerja. Sepatutnya saya bekerja pukul 9 pagi sampai 6 petang. Tapi disebabkan lockdown, kami yang bukan permanent staff ataupun intern, kami hanya akan bekerja pukul 10 pagi sampai pukul 3 petang. Jadi bila dia potong waktu bekerja, maksudnya dia potong gaji lah. Betul. Jadi gaji dan apa yang director saya kata, dia kata okay, yang contract dengan probation, you kerja pukul ni sampai pukul ni sahaja, and then you akan dapat basic 1,200. Macam tu lah dia cakap tu. Tapi 1,200 tu bila saya fikir balik, saya ingat balik sebab salary saya dengan kawan saya yang kontrak tu lain-lain. Jadi kiranya dia sapu rata lah dekat situ. Di mana tak patut sebab salary yang ditawar yang saya dapat tu kalau ikut kontrak lebih sikit daripada kawan saya dapat. Jadi apakah pendapat Cik Nik Akmal pasal perkara ni? Sebab saya belum approach lagi director saya dan tanyalah pasal benda tu sebab saya tak tahu macam nak tanya. Jadi saya perlu jawab. Faham. Ini SME SME lah, SME.
Okay. Isu ni biasa berlaku dekat SME ni, small company, less than 75 employees. Kalau lebih biasanya tak berlaku macam ni. Betul, sebab kalau company saya tu total dia, staff total tak sampai 40 orang pun. Okay, faham. Okay, baik. Alright. Untuk makluman, adalah menjadi kesalahan kalau majikan potong gaji waktu pandemik ni. Oleh itu, untuk menghalalkan potong gaji, mereka terpaksa potong waktu bekerja juga. So, cara tu sah. Itu yang pertama lah. If they would like to reduce the salary, they have to reduce the working hour. Okay. So, menyebabkan the working hour, orang yang ada pendapatan Malaysia ni kurang 30 jam seminggu, pengurangan waktu bekerja menyebabkan pengurangan income jugalah. So benda tu memang kita ambil maklum, kita panggil sebagai underemployed. Now, the game is, dia sapu rata 1,200 gaji minimum. Semua sekali. Okay. If you would like to inquire, saya tak guna istilah argue, saya guna inquire. Sebab kalau kita guna dengan nada argue, dia akan bawa hubungan tu tak harmoni lah. Kita nak bekerja, cuma kita nak lah yang, kalau boleh compensate lah cantik sikit kan. Tapi kalau kita bawa nada argue tu nanti dia tak sambung pula. So we just would like to inquire. Cik Puan boleh buat kira hourly rate. Boleh kira hourly rate, ada formula dia. Saya pun lupa, tapi saya punya formula mudah adalah 22.4 macam tu bahagi sebulan. Tapi ada kiraan khas untuk tahu hourly rate kita. Right. So bila tahu hourly rate, and then you boleh calculate hourly rate 10 sampai 3 tu 4 jam je kan bekerja. So mean lebih kurang separuh je hilang. So should be kalau hilang separuh tu, gaji tu separuh lah, lebih kurang bahasa kasar dia. So compare dengan 1,200 tu, berapa julat perbezaan. Then daripada situ kita boleh inquire lah. Alright. Cara inquire tu, dia seni bernegosiasi. Saya nak bagi ayat spesifik pun, dia kena dengan personality saya. Sebab ada orang tak boleh bawa nada tu, ada orang nada dia berbeza. But which way yang harmoni? Saya guna keyword dia, harmoni. Kita bukan cari gaduh, tapi kita nak harmoni. Kalau cari gaduh, kita sakit juga. Sebab kita ni pekerja. Sekarang ni kita tak boleh nak di macam-macam. Okay. Sebagai pekerja, kita kena faham satu perkara. We would like to have our right, satu. Yang kedua, syarikat pun sakit. So mereka pun nak maintain operation, mereka terpaksa downsize ataupun cut cost. Ini salah satu cara dia lah. Unless kita sebagai pekerja, kita boleh jamin ataupun secure, saya boleh bawa income sekian. So jangan potong gaji saya, ataupun if we can bring you this amount of income for the company revenue, would you remain the same compensation macam biasa. So itu subject to negotiation. Macam syarikat saya sekarang, our boss director bincang-bincang sama team, okay, kita kena capai ni, you kena capai sale banyak ni, 5 figure, jumlah sekian. If not, by next month, kita akan berlaku reduction lah contoh. So itu negotiation antara tempat kerja saya lah. Alright. So ayat nada nak bincang. Inquire tu macam mana Jap, tengah fikir ayat jap. Macam mana nak approach. The best way to approach adalah siapa yang paling baik kat situ. Adakah direct supervisor ataupun HR? Cari orang yang paling baik dulu. Itu cara selamat lah. Kemudian inquire dia. Contohlah HR paling baik ataupun direct supervisor. Contoh, Cik Man. Nak tanya Cik Man, ramai ke yang affected status company macam mana sekarang ya? Affected teruk ke? Berapa persen revenue hilang? Ataupun inquire dulu on the side of company. Ini cara kita empathy. Show empathy. First lah, kita ambil tahu syarikat dulu. Kena faham situasi syarikat teruk ke tak teruk. Alright. When you show empathy, second then only, okay, faham. Kalau macam tu, semua orang lah terkesan, kira semua orang akan bekerja waktu sekian-sekian, which is probation juga contract. Permanent akan macam biasa. So, berapa lama keadaan ni dijangka? Just show empathy. And then baru kita masuk kepada, alright Tuan Man, macam ni saya nak minta pendapat. The keyword is, ini personality saya gaya macam tu. So Tuan Man, Cik Man, saya nak tanya pendapat. Kalau kontrak sekian, probation sekian, rate kami berbeza, dan bila kami diberi tempoh yang bekerja kurang, dia sama rata kan.
Pendapat Tuan Man macam mana? On our side ataupun pendapat saya should be dikira hourly rate lah kan? Hourly rate dia tak sama lah semua orang. So itu cara saya approach tuan-tuan dengan personality saya yang gaya nak bincang. Ada orang gaya dia straight to the point, silakanlah straight to the point. It's just that how I approach situation. Cuma keyword dia adalah harmoni lah, harmoni. Inquire, do not argue. Harap membantu Cik Puan Sarah, boleh ya? InsyaAllah boleh. Sebab saya punya orang yang paling baik dekat situ, supervisor saya lah. Supervisor saya tu merangkap director saya. Orang top management terus lah. Memang top management terus lah. Dia memang kecil. Jadi saya rasa insyaAllah boleh je. Sebab dia jenis yang reasonable sikit. Okay, terima kasih sebab tolong bagi jawapan. Sure. Faham. Terima kasih. Okay, baik. Saya tahu dah apa isu kenapa Cik Puan Sarah boleh request. Sesiapa yang nak cakap kena bagi tahu, kena mention dan saya kena follow dulu. Baru anda boleh request. Ada lagi satu Encik ni Akmal. Mungkin sebab sebelum ni saya private. Ni saya baru publickan akaun saya. Saya rasa mungkin tu pun antara sebab kot. Boleh jadi. Alright. So siapa nak cakap, aku kena follow hampa dulu and then barulah boleh cakap. Sanggup saya nak tanya. Okay, saya jumpa seorang Kin Saat now Kin, saya dah follow Kin. So Kin tolong request. Kalau ada Kin Kin di sini, kalau ada Kin di sini boleh request. Saya dah follow Kin. Alright. Sambil-sambil kita tunggu Kin request, saya baca mention di sini and Sulaiman Syuhada ni. Assalamualaikum. Andai kata setelah habis tempoh probation tu kita tak diserap masuk atas sebab prestasi kurang memuaskan atau sebab-sebab lain. Jadi bagaimana cara untuk meyakinkan company seterusnya untuk terima kita selepas kita tak diserap company lama? Good questions. Kita buat probation, company A kemudian tak disambung. Kemudian pergi interview company lain kata mungkin jadi kita sebut apa? Bad perception lah. Tak lepas ni tak perform ni kan. Okay. Alhamdulillah, subhanallah. Baik, pertama sekali tuan-tuan, tidak semestinya anda tak perform, anda tak disambung. Anda kena faham, mungkin anda yang tak suka syarikat tu, anda tak disambung, anda tak nak sambung. Pertama. Yang kedua, tak perform tu istilah macam mana? Mungkin kerja itu tak sesuai dengan kekuatan anda. Saya nak bagi tahu di sini, anda tidak disambung kontrak, anda tak perform, tanya, dapatkan feedback. Boleh jadi kerja tersebut memerlukan orang yang sangat petah bercakap, sangat petah buat presentation, sangat laju dengan Excel contoh. Pada waktu tersebut anda masih lagi basic Excel ataupun anda punya presentation ni taklah popek macam orang-orang yang pro lah, pidato, debate ke. Tak. Anda kekuatan adalah analisis data mungkin. So the strength for that position tak kena dengan strength anda, tak kena dengan talent dan kepakaran anda. So that's why anda tidak diterima ataupun ukuran perform itu tak kena dengan kekuatan anda. So kena faham benda itu. It doesn't mean that anda ni tak bagus, so memang tak dapat kerja tempat lain, tak. So you need to understand which angle they are evaluating you. Dengan izin, ukuran perform tak sama. Monyet kita ukur perform dia dengan panjat pokok, ikan kita ukur perform dia dengan laju berenang, kan? Kangaroo kita ukur perform dia dengan lompat jauh. Saya nak bagi tahu macam tu je. Ada kerja kita ukur perform dengan buat design laju, ada orang kita ukur perform dengan banyak klien dia close, ada orang kita ukur perform dengan layanan yang bagus, ada orang kita ukur perform dengan dia ni buat kerja kemas, tak ada salah. Walaupun slow ke dia tak kisah, tapi kerja dia kemas. Alright, so ukuran perform tu berbeza. Dan kadang-kadang ukuran performance syarikat itu tak kena dengan kekuatan kita, menyebabkan kita ni diukur sebagai tak perform. So that's where you need to clarify first. Okay, so kalau syarikat baru tanya, ini you kerja 3 bulan je kat sini, bagi tahu itu adalah probation dan saya probation tidak disambung oleh kerana syarikat mengukur performance atas dasar 1, 2, 3 dan saya sedar kekuatan saya bukan berada di situ. Oleh itu saya anggap kami capai kata setuju, iaitu saya kurang sesuai untuk jawatan tersebut
kerana ukuran performanya adalah berdasarkan kepetahan bercakap. Sedangkan saya bukanlah orang yang sangat petah bercakap. Kerana job scope itu memerlukan berjumpa dengan klien. Maka kekuatan saya adalah pada menguruskan data. Oleh itu, saya tidak sambung di sana dan syarikat pun tidak sambung saya. Jadi saya cari apply dengan syarikat tuan. Kerana syarikat tuan saya tengok job scope lebih kepada data dan menganalisa data. Maka saya kira ini kekuatan saya. Nampak jawapan dia? Dia lebih harmoni. Dia meneutralkan kenapa kita tak disambung probation tadi. Boleh Cik Puan Syuhada harap menjawab soalan? Okay, sebab saya nak kena clarify, anda kena reject ke waktu interview? Anda bukan loser, anda bukan tak bagus. Tolong faham. Mungkin kerja itu tak sesuai dengan anda. Okey, harap membantu Cik Puan Syuhada. Terima kasih untuk soalan yang sangat bagus. Alright, kita sudah terima Cik Puan Kin. Silakan Cik Puan Kin, silakan. Saya dah jadikan Cik Puan Kin speaker. Okey, Assalamualaikum. Selamat malam semua. Okey, saya nak tanya satu soalan tapi masa saya masuk live ni tadi, maksudnya masa saya masuk sini saya tak berapa dengar daripada awal. So saya cuma tahu yang pasal pasal bayaran OT. Okay, so for your guys information, I baru je masuk kerja, I baru je masuk probation ni. Samalah macam kes Sarah tadi, saya baru hari yang keempat. So yang ini adalah kerja yang, yang ini adalah offer yang pertama saya dapat untuk offer yang pertama yang saya dapat untuk kerja tetap. So okay, masa interview hari tu, sebab okay, by the way saya bekerja dekat international company, MNC. So masa interview hari tu dia punya hiring manager yang handle lah. Maksudnya saya tak ada direct dengan HR. Hiring manager yang buat interview dengan saya and dia yang bagi offer letter, everything semua dia yang buat sampai saya masuk kerja pun dia yang settlekan saya punya semua. And masa dapat offer letter ni pun hari Isnin waktu saya bekerja. Okay, so masa saya sampai hari Isnin tu baru saya tahu yang sebenarnya saya ni di-assign untuk jaga Singapore region. Okay, so saya macam saya cakap tadi saya kerja international. So macam saya baru tahu yang saya ni kena jaga Singapore. So macam masa interview dia tak ada cakap pun yang saya kena jaga Singapore market ke apa-apa ke. Okay, tu satu hal. Okay, lepas tu yang kedua dia cakap memandangkan saya ni bekerja dengan Singapore region. So maksudnya saya kena bekerja ikut culture Singapore lah. Which is kalau Singapore tu PH lah dia. Kalau macam hari Isnin ni kan patutnya kita Malaysia cuti kan PH. Tapi saya kena bekerja. So dekat dalam agreement, dekat saya punya kontrak, saya bukan kontrak lah, apa ni, agreement ni, dia macam tak ada bagi tahu pun yang saya ni kena buat OT ke, saya akan dibayar OT ke, apa ke, tak ada. So macam saya tanya my team, my colleague, and then diorang cakap kita punya OT akan dibayar ikut gaji basic. Okay, tapi for you guys information, sebab I bekerja, I jaga Singapore region. So I akan dapat premium allowance, which is diorang bagi quite menarik juga lah dia punya allowance dia tu, macam okay, tinggi, almost 800. And then tapi I tanya diorang yang 800 ni including dengan OT apa-apa semua ke? Diorang cakap tak. Tapi dekat dalam surat kontrak, dalam surat agreement offer letter ni tak ditulis pun bayaran yang macam I kena bawa OT ke apa ke. So macam I macam tak tahu sama ada benda ni macam mana, sebab yelah memandangkan I dapat kerja ni pun bukan direct dengan HR. Sebab HR kita orang semua dekat Hong Kong. So benda ni macam direct dengan manager, and my manager pun macam dia tak tahu. Dia pun cakap dia cakap basically memang akan dapat bayaran. And then I tanyalah berapa, double ke triple ke, I need to know lah, because saja nak tahu kita punya payment kan. So dia pun macam clueless tau. And then yelah, since dalam agreement pun macam tak ada bayaran, so I need to know. And my manager pun dia tak boleh nak bagi jawapan yang tepat. And then I ada tanyalah macam direct HR kita yang ada dekat region Malaysia ni, I tanya, and diorang pun sebab benda tu macam lambat lah proses dia. So I nak tahu since tadi Cik Nick dia cakap pasal OT semua ikut company bayaran, ikut macam mana bayaran dia. So macam kes saya ni dekat dalam offer letter tak ada stated pun. So macam mana tu untuk saya fight? Tapi untuk surat ni saya dah sign, tak bagi lagi surat ni kat diorang. So minta advice. Faham tak? Laju sangat. Faham. Okay, baik. Terima kasih Cik Puan Kin. Okay. Alright, baik. Untuk kes kita duduk Malaysia tapi kita kena layan customer lain ataupun kena jaga region lain,
and then our working hour based on that country. Yang ini saya sendiri pun tak berdapat clarify. Saya kena minta Cik Puan Kin rujuk JTK. JTK ni Jabatan Tenaga Kerja ataupun buruh lah. Bukan untuk mengadu, minta advice free of charge. Tak perlu bawa apa-apa pun. Just minta advice untuk situasi saya. So saya berada kat Malaysia tapi kena ikut klien dekat Singapore. So company request me to work untuk public holiday yang Malaysia. So apakah situasi ni macam mana? So JTK biasanya akan advice. Yang ni saya tak boleh nak advice sebab saya tak jumpa jawapan, saya tak jumpa case lagi. Saya minta maaf yang tu. So, saya kena sebab saya bukan yang handle IR, case ni saya tak pernah handle lah ataupun tak pernah jumpa lagi. So tolong rujuk. So kalau macam mana? Kalau ikut act label law pun macam tak tahulah benda ni macam mana. Label law dalam pengetahuan saya tak tahu, tapi label law ni luas. Sebab itu kena rujuk JTK. JTK yang pegang benda tu. So they can advise free of charge. So, siapa ada isu macam ni, contoh berkaitan dengan kontrak ke apa macam, tak ada pun dalam cukup tapi kena paksa buat, just minta advice JTK. They are more than willing to advise. Kalau nak mengadu, kena bawa hitam putih. Alright, itu je. Alright, okay, thank you. Cuma pesanan penaja lah, bila minta advice dengan JTK, jangan bagi tahu majikan. Majikan biasanya kalau dia tahu pekerja jumpa JTK, dia ada bad perception. Walaupun kita hanya minta advice je. Ya, kena faham itulah. Ya, betul lah. Sebab dekat dalam agreement ni dia ada cakap you may be required to do overtime, work from time to time. You will be paid overtime work in accordance with the local labour law. Tapi supposedly company kena bagi tahu lah kan, macam sejam tu berapa, macam ni berapa. And macam my friend, dia handle Australia punya region, Australia punya country. Diorang ditulis tahu berapa harga dia sebab Australia dengan New Zealand. Kalau New Zealand kan advance 5 jam daripada kita. So diorang dibagi tahu 1 jam tu RM20 macam ni. Tapi macam if I Singapore ke tak tahulah, maybe sebab I ni sama time zone ke, tak ada dapat insentif macam tu ke, I tak tahu. But by right supposedly dapat lah sebab I bukan jaga Malaysia. Macam tu. So tapi tak apalah, since you advise I kena jumpa JPK? JTK, Jabatan Tenaga Kerja. Alright. Okay, JPK. Alright, okay. Thank you for your advice. Sure. Alright, thank you. Alright, thank you. Terima kasih Cik Puan Kin, panjang soalan dia tu. Alright. Hopefully nanti Cik Puan Kin dah selesai ataupun dah dapat solution dia daripada JTK. Do come back to me, nanti saya boleh karang sikit ayat dia untuk kongsi pada orang lain yang ada isu yang sama. Alright, sure. Thank you. Alright, terima kasih Tuan-Tuan Cik Puan. Dan terima kasih Cik Puan Kin, menarik rupanya. Baik, saya jawab. Kita ada masa 10 minit lagi supaya tak nak lama sangat. Saya pergi laju sedikit. Ada yang mention banyak di sini. Tuan Zairul Riza nak tanya bila tempoh probation nak habis, kita kena buat apa dan bila waktu kena buat sebenarnya? Seminggu sebelum, 2 minggu sebelum atau sebulan sebelum? Bila nak habis probation, macam saya cakap tadi, dalam kontrak tu ada tak dia bagi tahu status selepas habis? Sama ada automatik disedap ataupun subject to discussion ataupun tak ada mention. Kalau tak ada automatik, tak ada mention, maka pastikan biasanya 2 minggu sebelum tu officially kita hantar email ataupun call ataupun jumpa HR, direct supervisor tanya, Tuan, saya lagi 2 minggu nak habis probation, nak tanya feedback lah ataupun nak tanya ataupun kita ada appraisal, nak nilai performance macam mana, supaya saya boleh tahu saya ni status saya lah, sama ada apa yang saya kena perbaiki ke, kena extend ke, saya boleh sambung serap ke atau sebagainya. 2 minggu should be HR pun dah ada keputusan dah. Dia dah meeting dah. Sebaiknya sebulan sebelum anda pergi jumpa supervisor, tanya secara indirect ataupun informal. Tuan, bos, cik, setakat saya probation kat sini 2 bulan ni okey tak? Ada apa-apa yang saya kena baiki tak? Kita tanya secara informal. Daripada situ kita boleh dapat hint dah tuan-tuan sebenarnya. Kita boleh dapat hint. Kita ni perform tak perform, dia nak ambil atau tak nak ambil. Ataupun dia akan tegur benda, okey, so benda ni lah yang saya kena perbaiki. InsyaAllah saya perbaiki dalam tempoh sebulan lagi tuan. Nanti lepas habis sebulan saya improve tu, tuan support lah saya, absorb. Macam tu lah ayat-ayat informal. Itu sebulan sebelum. Dalam tempoh 2 minggu, should be discussion secara serius nak tahu status anda dah kena ada dah. Okay, alright. Terima kasih Tuan Riza. Next, Zakiah. Kalau masa probation kita nampak dan kenal work environment sebenar company, bagaimana ya good or bad work environment sekalipun? Okay, macam saya sebut tadi, ini juga peluang untuk calon pekerja nilai syarikat. Kalau Cik Puan Zakiah nampak environment syarikat tersebut sangat teruk ataupun tak boleh nak absorb, tak boleh pergi, and then you can decide untuk tak sambung, tak ada masalah. You yourself can decide untuk tak sambung. Okay, namun saya perlu sebut di sini tuan-tuan,
Jangan kata, oh ni toksik lah, tak nak. Kena define toksik yang pertama. Biasanya masalah toksik ni, orang gosip bawah ni ada di mana-mana. Jangan berhenti sebab manusia, tuan-tuan. Berhenti sebab sistem ataupun syarikat. Perangai manusia ni mana-mana ada. Saya ulang lagi sekali. Perangai manusia mana ada. Semua perangai sama je. Perangai membawa mengutuk politik ni, kat company A nama dia Sakinah. Kat company B nama dia Zaiful. Kat company C nama dia Tang Chong Wei contoh. Perangai ada, orang je lain. Itu kita kena faham. So we need to learn to handle the toxic environment nak hidup dalam politik office. Cuma kalau dah sampai menjejaskan mental health kita, yang tu please decide untuk ambil tindakan lebih agresif. Alright. That's all. Okay. Sakno. Ada orang request di sini sekejap. Sean Roland. Oh, hold on. Hilang dah Sean Roland. Sorry pula. Sorry Mr. Sean Roland. Ada request tadi tapi saya tak approve sebab Cik Kin sedang bercakap. If you can request again, Sean Roland. Dan juga ada seorang lagi, FZR Feng. Saya dah follow supaya dia boleh request lah. Please request. Alright. Ini kira yang terakhir lah kot. Sebelum kita berehat untuk malam ini. Cik Puan FZR dan juga Mr. Roland. Tadi ada request, so boleh request sekali lagi untuk anda ajukan soalan ataupun berkongsi. Alright, ada orang PM saya dalam Twitter. Okay, salah seorang pendengar juga dia beritahu. Dia kata dia ada pengalaman call JTK. Berdekatan tempat kita kerja. Call je pegawai JTK. Pegawai JTK tak banyak tanya company mana, dia tak tanya pun. Dia terus entertain case kita. Alright, macam yang saya sebutlah. Pegawai JTK sangat open untuk membantu tuan-tuan cik puan kalau ada isu. Alright, so feel free to call them untuk minta advice je. Tak perlu takut pun. Cuma macam saya beritahu lah. Jangan bagi tahu majikan kita call JTK. Sebab majikan biasanya ada bad perception. Dia rasa, oh aku nak cari gaduh ni. Alright. Okay. Okay, ada yang request? Tak ada request minta maaf Sean Roland ataupun FZR tadi. Kalau tak ada tuan-tuan, kita akan berhenti di situ untuk malam ini. Alright, anyway, hopefully perkongsian hari ini membantu membuka minda sedikit. Mungkin tak ramai tahu tentang JTK ni. Actually JTK sangat mudah untuk anda minta advice mereka. JTK Jabatan Tenaga Kerja ataupun kita panggil nama lama dia Jabatan Buruh lah. Alright. So untuk berkaitan dengan law, you can always ask their advice. Okay. Right. So tak ada yang request di sini. Saya kira itu saja. Kita recap. Ada 2 perkongsian daripada rakan kita, Cik Puan Sarah dan Cik Puan Kin. Kedua-duanya baru masuk 4 hari probation. Pertama adalah Cik Puan Sarah. Di situasi pandemik ni, company ambil tindakan kurangkan waktu bekerja, pada yang sama kurangkan gaji. Cara itu memang cara yang sah lah. Dia kena kurangkan waktu kerja, kurang gaji. Namun orang yang dikurangkan waktu bekerja dan kurang gaji tu, dia berbeza, tetapi bila dah kurang gaji sama je semua. So it's not fair for everyone. Oleh itu, kena kira hourly rate pertama and then request for JTK advice dari segi apa? Okay, itu Cik Kin, sorry. Cik Kin bekerja OT. Cik Kin bekerja Malaysia tapi waktu Singapore. So kena layan Singapore. So is there any OT applicable ataupun kena kerja waktu cuti? That part memang kena refer JTK. Saya tak ada pengalaman bab tu. Alright. So saya kira yang terakhir kita terima seorang lagi speaker, Cik Puan FZR. Silakan. Okay, hi. Saya Fazira. Fazira. Okay, saya just nak tanya untuk probation punya, hari tu saya baru start kerja Ramadan hari tu.
And then okay lah, diorang dah bagi tahu lah job scope semua, apa perlu buat, and then sikit sebabnya 20 orang tu. So okay lah, saya pun terima, saya pun boleh multitask. Since saya pun sebelum ni pernah juga multitask, cuma yang ni lebih banyak lah. Dan adalah beberapa perkara yang saya tak tahu, tapi bila ditanya, diorang macam tak boleh nak jawab. Pasal hal-hal kerja lah. And then benda kerja tu sepatutnya saya boleh buat seminggu, dia jadi 2-3 minggu. Okay, soalan saya, boleh ke under probation kita boleh dapat surat amaran Okay, faham. untuk under probation punya? Boleh. Probation dikira bekerja dan memang. Itu je soalan saya. Okey, baik. Terima kasih Cik Puan Fazira. Saya jawab dengan pantas sebab nak dekat pukul 10. Ia boleh diberi surat amaran sama ada minor misconduct ataupun major misconduct, bergantung kepada kes, kerana probation is considered as pekerja juga. So anda tertakluk kepada akta disiplin dan juga peraturan-peraturan syarikat lah. Memang boleh dikenakan surat amaran. Cuma sebelum surat amaran dikeluar, lagi sekali saya sebut, sebab kita bekerja dengan manusia, tuan-tuan Cik Puan, sentiasa bincang, sentiasa ada ruang budi bicara, terutama bagi syarikat SME. Kalau syarikat MNC, anda kena jumpa senyap-senyap belakang dengan HR, sembang belakang sebelum benda ni naik kepada top management. Bila dah naik kepada top management dia tak kenal anda, dia hanya reti enforce undang-undang je. Kita tak boleh ada kes macam ni, enforce. Itu top management sebab dia tak kenal anda. Tapi dengan HR biasanya lebih rapat dan lebih kenal anda. So biasanya approach awal-awal budi bicara. Right, ada benda kita kena compensate ataupun benda kita saya minta maaf, saya takkan ulang lagi. Apa yang saya boleh bantu saya improve, ataupun kita mohon pelepasan. Saya ada kes sebenarnya, saya ada isu sekian, jadi saya mohon boleh bicara pihak syarikat lah bagi saya pelepasan untuk sekian. InsyaAllah masa depan saya akan baiki sebab saya dah dapat feedback dah. So go for budi bicara first. Trust me on that. Budi bicara sangat luas dalam dunia bekerja ni. Okay. Terima kasih Cik Puan Fazira untuk pertanyaan dan perkongsian. So yes, probation dikira sebagai pekerja and we are bukan entitled lah. Kita boleh diberikan surat amaran ataupun kalau kerajaan dipanggil apa, tindakan tata tertib penjawat awam pun you are entitled untuk diberikan tindakan disiplin bila dah jadi probation pun. Alright. Thank you very much. Untuk makluman, bukan swasta je probation, kerajaan pun ada probation. Sama je, sebiji sama. Alright. Wallahualam tuan-tuan, terima kasih untuk perkongsian semua. Saya kira hari ini banyak sikit yang request sebab anda kena mention, lepas tu saya follow anda, baru saya boleh add jadi speaker. Itu confirm boleh. Ada juga yang tak perlu saya add pun dah boleh kerja jadi speaker. Tak tahulah Twitter ni pening macam mana. Okay. Thank you everyone. Moga bermanfaat perkongsian kita. Cik Puan Sarah, Cik Puan Kin nanti dah selesai isu tu ataupun dah dapat feedback daripada JTK, boleh kongsi balik ataupun buat perkongsian ataupun tag saya sendiri. InsyaAllah saya akan sampaikan daripada audien-audien yang lain lah untuk mereka yang ada isu yang sama. Wallahualam, terima kasih semua. Tepat pukul 10. Kita jumpa pula malam esok. InsyaAllah topik saya kongsikan nanti. Alright, so Assalamualaikum. Kita jumpa lain kali, lain hari. And ambil vaksin, stay safe. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.